Adakah segala pendidikan yang kami terima selama ini salah, cikgu? Seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun dari sekolah elit Finland yang dibesarkan di bawah sistem pendidikan terbaik dunia mengajukan soalan ini kepada saya dengan mata berkaca-kaca. Saya telah berkecimpung dalam pendidikan antarabangsa selama 15 tahun dan tidak pernah mengalami situasi seperti ini. 28 pelajar terbaik Finland berangkat dari pusat pendidikan Eropah di Helsinki terpaksa membuat pendaratan cemas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Malaysia akibat taufan yang tidak dijangka. Sejak saat itu siri kejadian luar biasa mula berlaku. Tahukah Anda, para pelajar cemerlang ini yang sentiasa diajar bahwa sistem pendidikan Finland adalah yang terbaik menjadi benar-benar terdiam setelah hanya 48 jam menjejakkan kaki di bumi Malaysia. Bermula dari pengalaman mengejutkan di lapangan terbang, pemandangan luar biasa yang mereka saksikan dalam tren LRT, MRT yang sesak, sehinggalah pertemuan mengejutkan dengan rakan sebaya mereka di jalanan pada larut malam. Mereka pada mulanya menyangka Finland adalah yang pertama di dunia, tetapi tempat yang benar-benar maju rupanya adalah Malaysia. Pengakuan mengejutkan yang dibuat oleh pelajar perempuan berusia 17 tahun Emilia Virtanen kepada wartawan dari negara asalnya telah menggemparkan dunia pendidikan Finland. Apakah yang mereka lihat di Malaysia? Mengapakah mereka yang seumur hidup hanya mempercayai nilai-nilai Nordik mula menyanjung Malaysia? Kisah 48 jam yang menakjubkan ini yang disaksikan sendiri oleh seorang guru Malaysia dengan pengalaman 15 tahun kini bermula. Sebelum kita mula, jika Anda menekan butang suka dan langgan, ia akan menjadi dorongan besar bagi saya untuk berkongsi lebih banyak kisah menakjubkan tentang Malaysia. Salam sejahtera, saya Cikgu Suraya, seorang guru di Sekolah Antarabangsa Helsinki di Finland selama 15 tahun. Saya telah bekerja dalam sistem pendidikan Nordik dan melihat pelbagai keadaan pendidikan di seluruh dunia, tetapi pengalaman di KLIA pada musim luruh tahun lepas merupakan memori paling mendalam sepanjang kerjaya pengajaran saya. Hari itu saya menemani 28 pelajar paling istimewa dari Finland. Pelajar terbaik dari Akademi Antarabangsa Helsinki berusia 16 hingga 17 tahun. Mereka semua dilahirkan dalam keluarga bangsawan Finland, anak kepada profesor university, anak perempuan pegawai kerajaan, anak-anak doktor, calon elit yang akan memimpin masyarakat Finland pada masa hadapan. Barisan guru yang mengetuai juga hebat, diketuai oleh pengetua Markus Laurinainen, kesemuanya pakar pendidikan yang memegang ijazah kedoktoran. Tujuan perjalanan seminar ini adalah untuk meninjau keadaan pendidikan di Asia Tenggara dan mengesahkan keunggulan sistem pendidikan Finland yang dikatakan terbaik di dunia. Rancangan asal adalah untuk melawat Thailand, Vietnam, dan Singapura, mempelajari perbezaan pendidikan antara negara membangun dan negara maju sebelum kembali ke Helsinki. Namun akibat taufan yang tidak dijangka, laluan udara Laut Cina Selatan ditutup sepenuhnya dan kami terpaksa mendarat cemas di lapangan terbang antarabangsa yang paling selamat dan terdekat. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Para pelajar berasa keliru. Kebanyakan mereka hanya tahu Malaysia melalui produk pembuatan tertentu. Beberapa pelajar berkata, mungkin pendidikannya bersifat menekan dan tempat itu agak mundur, bukan? Dalam pendidikan Finland, apabila menyebut negara maju di Asia, tumpuan diberikan kepada Singapura, manakala Malaysia dianggap maju dari segi teknologi, tetapi sistem pendidikannya kurang menyerlah. Pengetua pada mulanya bimbang, khawatir perubahan jadwal secara tiba-tiba akan menyusahkan pelajar, terutamanya bagaimana untuk menjelaskan kepada ibu bapa pelajar cemerlang seperti ini. Namun apabila pesawat menghampiri Klia, keadaan mula berubah ke arah yang sama sekali berbeza daripada jangkaan. Hubungan dari Menara Kawalan Udara adalah pantas dan tepat, dan kami dimaklumkan bahwa pasukan tindak balas khas akan disediakan segera untuk kumpulan pelajar asing yang mendarat cemas. Yang lebih menakjubkan, mereka mengatur kaki tangan darat yang fasih berbahasa Finland untuk bersiap sedia. Tahap tindak balas sebegini sukar dilihat walaupun di lapangan terbang Helsinki. Biasanya, dalam situasi kecemasan sebegini hanya sokongan minimum yang diberikan, tetapi persediaan di KLI berada pada tahap yang berbeza. Prosedur pendaratan juga sempurna. Panduan adalah tepat, dan pergerakan di darat seolah-olah telah dirancang, semuanya telah disediakan dengan lancar seperti penerbangan yang dijadwalkan. Namun kejutan sebenar bermula apabila kami memasuki terminal lapangan terbang. Dalam sekelip mata kami melangkah ke Dewan Ketibaan Klia, ekspresi pelajar berubah. Walaupun pada larut malam lapangan terbang beroperasi seperti siang hari.
Kaki tangan pembersihan bekerja tanpa henti, kaunter pertanyaan sentiasa beroperasi dan semua kemudahan berfungsi dengan sempurna. Adakah ini benar-benar lapangan terbang di Asia? Tanya seorang pelajar perempuan berusia 17 tahun bernama Emilia Virtanen kepada saya. Di lapangan terbang Helsinki banyak perkhidmatan akan terhenti selepas jam 9 malam, jadi dia terkejut dengan tahap perkhidmatan 24 jam ini. Panduan pemeriksaan imigresen juga mengagumkan. Walaupun kemasukan pelajar asing secara tiba-tiba, pegawai jabatan imigresen tidak panik sama sekali. Bukan itu sahaja, mereka segera menyediakan laluan panduan khusus untuk kumpulan pelajar dan malah mengatur juru bahasa Finland. Perkhidmatan juru bahasa adalah yang paling mengejutkan. Mereka benar-benar menyediakan juru bahasa Finland, bertanya secara terperinci tentang situasi pelajar, dan mencadangkan penyelesaian sokongan terbaik. Sokongan bahasa asing yang begitu baik sukar didapati, walaupun di lapangan terbang Helsinki, kata Pengetua Laurinainen dengan kagum. Sikap mereka yang menerangkan dengan perlahan, terutama mengambil kira usia pelajar, amat menyentuh hati. Ia bukan hanya sekadar memproses prosedur, tetapi juga keprihatinan untuk menenangkan pelajar asing yang cemas. Prosedur juga sangat pantas. Kami menjangkakan prosedur kemasukan kecemasan yang rumit dan masa menunggu yang lama, tetapi semuanya diselesaikan dengan lancar. Kaki tangan membantu dengan ramah dalam mengisi pelbagai dokumen dan tiada kesulitan dirasai kerana kekakuan birokrasi. Yang lebih menakjubkan, mereka menawarkan diri untuk menghubungi hotel yang kami sepatutnya menginap di Helsinki. Pengenalan kepada kemudahan penginapan kecemasan juga sangat baik. Mereka mencadangkan beberapa hotel yang sesuai untuk pelajar di Bukit Bintang dan KLCC, serta menerangkan ciri-ciri dan kelebihan, kekurangan setiap satu, secara terperinci. Seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun, Johannes Emi, berkata dengan terkejut, lebih mesra daripada kaki tangan lapangan terbang Finland di Nordic, walaupun kaki tangan cekap layanan sehangat ini jarang dialami. Kekaguman berterusan di kawasan tuntutan bagasi. 28 bagasi kesemuanya keluar dalam masa 15 menit. Skrin besar memaparkan status bagasi secara langsung, membolehkan kami mengetahui dengan tepat bila bagasi dari penerbangan mana akan keluar. Di Finland, kelewatan bagasi adalah perkara biasa, jadi pelajar sangat teruja dengan kecekapan tinggi ini. Kata-kata Pengetua Laurinainen kepada saya semasa kami meninggalkan lapangan terbang masih terngiang-ngiang di telinga saya. Beliau berkata, saya telah menggunakan lapangan terbang di seluruh dunia selama 30 tahun, tetapi tidak pernah melihat tindak balas kecemasan yang begitu sempurna. Terutama dalam situasi yang tidak dijangka, sistem mereka yang telah menyediakan segala-galanya terlebih dahulu supaya pengguna tidak berasa cemas sama sekali benar-benar mengagumkan saya. Mendengar perbualan pelajar di dalam bas dalam perjalanan ke hotel saya, juga mula mempunyai pandangan baru tentang Malaysia. Pada masa itu, saya sama sekali tidak menyangka betapa mengejutkan pengalaman 48 jam yang akan dilalui oleh para pelajar ini. Kejutan sebenar yang pertama bermula dalam perjalanan ke hotel. Pemandangan Malaysia yang kelihatan dari lebuh raya malam dari Kelia menuju ke pusat bandar benar-benar mematahkan jangkaan pelajar. Skala lautan cahaya yang luas di kedua-dua belah lebuh raya dan kumpulan bangunan yang disusun teratur membuatkan semua orang melekapkan muka mereka di tingkap untuk melihat. Pengetua berkata dengan kagum sukar untuk melihat bandar terancang pada skala sebesar ini walaupun di Finland. Terutama cara kawasan-kawasan disusun secara sistematik, di mana taman kawasan hijau, kawasan perumahan dan kemudahan komersial wujud bersama secara harmoni, amat menakjubkan. Naib Pengetua Anki Skinen yang mempunyai kepakaran dalam perancangan bandar berkata, ia tidak kalah berbanding bandar-bandar Nordik, malah lebih halus dan terperinci. Apabila kami menghampiri pusat bandar Kuala Lumpur, pemandangan yang lebih mengejutkan terbentang di hadapan. Walaupun selepas jam 11 malam jalan-jalan masih diterangi lampu dan ramai orang bergerak bebas. Yang paling mengejutkan ialah kemunculan wanita muda yang berjalan sendirian. Pemandangan wanita berjalan sendirian dengan selamat pada larut malam jarang dilihat walaupun di kawasan bandar Finland. Tempat ini benar-benar selamat ya, kata Emilia yang berusia 17 tahun dengan terkejut. Semasa mendaftar masuk di hotel kehangatan baru menanti kami. Kaki tangan kaunter bukan sahaja menyambut kami dengan bahasa Inggris yang fasih, tetapi apabila mereka menyadari kami adalah kumpulan pelajar, mereka segera mencadangkan pelan perkhidmatan yang paling sesuai. Walaupun tiba pada larut malam, mereka memberikan penerangan terperinci daripada waktu sarapan, keesokan hari, hingga kemudahan berdekatan.
Bukan itu sahaja, mereka memahami keadaan kami yang datang ke Malaysia secara tiba-tiba dan malah menyediakan panduan pelancongan untuk kami. Yang paling menyentuh hati ialah sambutan yang datang dari hati. Kami merasakan kehangatan layanan yang tulus, melangkaui perkhidmatan komersial semata-mata. Melihat ekspresi pelajar-pelajar di dalam lift menuju ke bilik saya, dapat merasakan bahawa persepsi mereka terhadap Malaysia berubah dengan pantas. Kanak-kanak yang beberapa jam lalu bimbang tentang Pulau Asia yang mundur, kini dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan harapan.